Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Agenda pemerkasaan belia masih kekal sebagai keutamaan Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN di samping menekankan keperluan untuk sentiasa menyediakan landasan bagi belia. Orang ramai perlu berwaspada terhadap mesej-mesej yang tidak sahih mengenai situasi cuaca tidak menentu yang disebarkan melalui media sosial. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapih. Kementerian Kesihatan memaklumkan 299 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.5%. Kebudayaan dan industri kreatif berperanan sebagai pemboleh dan pemacu bagi pertumbuhan sosio-ekonomi ASEAN, berucap pada mesyuarat ke-28 Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN ASCC di Phnom Penh, Kemboja. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menegaskan bahawa agenda pemerkasaan belia masih kekal sebagai keutamaan bagi ASCC di samping menekankan keperluan untuk sentiasa menyediakan landasan bagi belia. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad turut mengongsikan pandangan bahawa deklarasi Siem Reap akan membolehkan ASEAN untuk menonjolkan trend baharu serta mempertingkatkan lagi taraf hidup pekerja dalam sektor budaya dan industri kreatif. Semasa mesyuarat, Jemaah Menteri turut mengalu-alukan perkembangan kerjasama dalam bidang sukan bagi ASEAN Plus China di samping pelaksanaan rangka kerja penjagaan ekonomi ASEAN melalui rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN dan penetapan penjagaan ekonomi sebagai platform penyelidikan dan perkembangan di bawah ASCC. Menteri-menteri Majlis ASCC seterusnya mengesahkan dokumen hasil ASCC yang akan dihadapkan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 yang akan diadakan pada bulan November ini di Phnom Penh, Kemboja. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengadakan perjumpaan dua hala dengan Menteri Pendidikan, Belia dan Sukan Kemboja selaku pengerusi mesyuarat Majlis ASCC 2022 dan Menteri Penyelaras Pembangunan Manusia dan Hal Ehwal Kebudayaan selaku pengerusi Majlis ASCC 2023. Perpaduan Islam merupakan suatu perkara yang penting dalam agama, malah menjadi kefarduan dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kewajipan ini tegas Mufti Kerajaan memerlukan umat Islam berpegang teguh kepada tali Allah dan kepada ajaran Islam. Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid menjelaskan perkara tersebut semasa persidangan antarabangsa Perpaduan Islam kali ke-36 mengenai persaudaraan sesama Islam pemangkin kesatuan umat berbentuk webinar yang berpusat di Republik Islam Iran. Matalabun hamun minal matalib syar'iyyah وفريضة من فرائض الإسلام وواجب من الواجبات التي كلف الله بها عباده المؤمنين. Yang Berhormat Pihin seterusnya menegaskan bahawa kesan-kesan positif kesatuan umat Islam akan memberikan kesan-kesan positif ke atas individu dan masyarakat Islam. Tujuan persidangan untuk mewujudkan perpaduan dan kesetiakawanan dalam kalangan umat Islam, mengembangkan ijma' dalam kalangan ulama' dan saintis demi penyelarasan ilmiah dan budaya.
Penyertaan Mufti Kerajaan adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Dr. Hamid Shahriari, Setiausaha Agung World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought. Para peserta kursus Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB disaran untuk berfikiran kritikal dan inovasi dalam menghadapi cabaran dan sentiasa berdaya tahan serta berani dalam menangani isu-isu kontemporari. Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan berucap demikian pada majlis penutupan kursus Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-12. Majlis berlangsung pagi tadi di Akademi Pertahanan ABDB. Command and Staff Course is one of the platforms in developing professional leaders to be intellectually robust in dealing with uncertainties within an increasing changing security environment. 42 pegawai menamatkan kursus yang dijalankan selama 40 minggu. Tahun ini, Anugerah Kecemerlangan Keseluruhan RBAFCSC dan Anugerah Kecemerlangan Akademik dianugerahkan kepada Major Jonathan Edward de Cruz dari Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Anugerah RBAF Commendation pula diberikan kepada Dayang Nur Khadijah binti Ramli dari Kementerian Pertahanan dan Anugerah Commandant's Award kepada Major Abdul Aziz bin Haji Razali dari Tentera Darat di Raja Brunei. Kursus yang dikendalikan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD ini disertai para pegawai dari ABDB, Pasukan Polis di Raja Brunei, Kementerian Pertahanan dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri serta 15 peserta antarabangsa dari 12 negara antaranya Australia, Republik Rakyat Bangladesh, Republik India, United Kingdom dan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka akan situasi cuaca yang tidak menentu yang melanda negara. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC juga menasihatkan orang ramai agar berwaspada terhadap mesej-mesej yang tidak sahih disebarkan melalui media sosial dan tidak menyebarkannya. Pegawai Pengurusan Bencana berkata NDMC akan terus meningkatkan kesedaran awam dan memaklumkan mengenai persiapan menghadapi banjir. Kami akan bekerja rapat dengan pihak RDB dalam mempromosikan kepentingan orang ramai dalam mengetahui apa yang perlu dibuat sebelum berlakunya musim tengkujuh ini. Seperti musim inilah, musim peralihan dan musim timur laut ini. So, selain itu juga kami bekerja rapat dengan agensi yang memegang public relation awareness ini, we work alongside with them to ensure that the information that we kongsikan ini ada tepat dan teratur dan ada kesahihannya ia berasal daripada agensi-agensi yang diiktirafkan rasmi oleh kerajaan. Sentiasa peka memantau situasi cuaca pada masa ke semasa dan pastikan keluarga dan kejadian kampung ada mempunyai kelengkapan yang mencukupi. So apabila ditimpa bencana ini, terutama sekali mereka yang kurang upayalah. Indeks harga pengguna bagi bulan Julai 2022 menurun berbanding bulan Jun 2022. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Julai 2022 menurun sebanyak 0.1% bulan ke bulan berbanding dengan bulan Jun 2022. Ini adalah disebabkan oleh penurunan indeks bukan makanan sebanyak 0.3%, walau bagaimanapun indeks makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan sebanyak 0.9%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya mengongsikan peningkatan IHP adalah selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing sebanyak 6.8% dan 3.5%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti minyak dan lemak, daging dan ikan dan makanan laut. Peningkatan harga minyak dan lemak adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak masak,
daripada negara-negara pembekal. Kenaikan harga daging ayam adalah penyumbang utama kepada peningkatan harga daging disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Manakala peningkatan harga ikan dan makanan laut adalah disebabkan oleh kekurangan bekalan ikan akibat cuaca tidak menentu. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, pengangkutan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan adalah disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan. Kenaikan kos penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman dan harga sewa kediaman telah mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP bagi bulan Julai 2022 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofi.gov.bn. Kemeriahan hujung minggu di negara ini disemarakkan dengan aktiviti Jom Kulap Siok. Ia sebagai salah satu destinasi baru bagi anak-anak belia memajukan bidang perniagaan masing-masing di samping memberi peluang dengan menjadikan destinasi baharu untuk meraih pendapatan. Majlis perasmian Jom Kulap Siok berlangsung petang tadi di ruang legar College IGS Kulap. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jom Kulap Siok akan diadakan setiap minggu sehingga bulan Disember nanti dihasrat sebagai salah satu aktiviti bagi pemasaran produk dan jualan makanan, minuman, pakaian, aksesori sukan, perkhidmatan yang diusahakan oleh anak belia tempatan Brunei. Di samping itu, para belia juga berpeluang memasarkan produk dan perkhidmatan di tempat yang lebih strategik. Aktiviti akan dapat dikunjungi dari 10 pagi hingga 10 malam sehingga Ahad ini. Lebih 100 orang menyertai majlis selawat subuh Jumaat secara dalam talian yang merupakan salah satu aktiviti dalam program Brunei Darussalam berselawat. Antara yang menyertai Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti ini salah satu usaha untuk melestarikan dan membudayakan bacaan selawat dalam kalangan masyarakat Islam di negara ini. Umat Islam diseru sentiasa mengamalkan sifat sabar dan cuba sedaya upaya untuk mengawal kemarahan ketika menghadapi ujian dan dugaan yang diberikan. Marah itu sifat yang sangat buruk dan dicela. Rasulullah SAW ada menyebut dalam hadis baginda bahawa orang yang dapat menahan diri daripada marah itu adalah orang yang kuat. Justru penyakit marah yang dicela itu boleh dikawal dan dicegah dengan dua perkara, iaitu ilmu dan amal. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Kawal Kemarahan, Perolehi Kebaikan, Elak Kerugian. Adapun mengawal dan mencegah marah dengan ilmu itu ada 6 cara. Yang pertama, dengan bertafakur memikirkan kisah-kisah teladan yang menyebut tentang buruk baiknya bersifat marah, berfikir tentang keutamaan menahan kemarahan, memberi maaf dan berlemah lembut. Kedua, sentiasa ingat kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya lebih besar dari kekuasaan dirinya ke atas orang lain. Yang ketiga, sentiasa mengingatkan dirinya bahawa marah akan mengakibatkan berlakunya permusuhan dan dendam. Yang keempat, berfikir tentang bentuk buruk dirinya ketika dia marah dan berfikir tentang betapa kejinya sifat marah itu. Yang kelima, dengan berfikir tentang sebab yang membawanya kepada kemarahan. Yang keenam, dengan menyadari bahawa kemarahannya adalah berpunca dari sikap membanggakan diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sementara itu, mengawal dan mencegah dengan amal perbuatan pula ialah dengan membaca ta'awuz. Jika kemarahan itu tidak hilang dengan membaca yang demikian, maka hendaklah seseorang itu duduk jika dia marah dalam keadaan berdiri, dan berbaring jika dia marah dalam keadaan sedang duduk, dan mendiamkan diri. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kriam dan Ketua Kampung Kriam berlangsung pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Kriam, daerah Tutong menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih telah bermula Rabu lalu dan dibukakan sehingga Ahad ini. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. 3 orang calon yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu mukim Kriam iaitu Haji Awang Aji bin Haji Hamdan berumur 59 tahun, Awang Haji Johari bin Haji Abdul Karim berumur 58 tahun dan Awang Haji Muhammad Ayub bin Haji Suhaili berumur 52 tahun. Manakala calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Kriam, Awang Haji Bahrin bin Haji Bul Hassan berumur 53 tahun. Bagi meningkatkan pengetahuan para ahli pengakap mengenai peralatan komunikasi berfrekuensi tinggi, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Kelab Radio Amatur bersama rakan strategik Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam menyertai Jambori di Udara ke-65 Jota dan Jambori di Internet ke-26 Joti. Perasmian Jota Joti 2022 diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Arif bin Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap. Aktiviti Jambori yang diadakan sehingga 16 Oktober bertujuan memupuk keyakinan berkomunikasi bersama ahli-ahli pengakap di seluruh dunia di samping mempelajari pentingnya peralatan komunikasi. Di daerah Tutong, aktiviti diadakan di Pusat Belia Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Persatuan Pengakap Daerah Tutong, kepada Awang Haji Yahya bin Haji Abdul Rahman, Pengerusi Kumpulan Pengakap 2030. Kegiatan Jota dan Joti dijalankan pada setiap minggu ketiga pada bulan Oktober setiap tahun yang antara lain memperkenalkan peralatan amatur radio. Dan ia akan dihubungkan kepada semua rakan-rakan stesen radio amateur di seluruh dunia. Tujuan selain daripada tujuan berkenaan ialah untuk mengheratkan lagi perhubungan. Manakala Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Temburong menjadi tumpuan aktiviti Jambori, 11 ahli pengakap menyertainya. Aktiviti selama 3 hari ini turut memberi pengalaman untuk berhubung bersama ahli pengakap daerah selain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara Persatuan Pengakap Daerah dan antarabangsa. Ahli-ahli Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB petang tadi mengadakan majlis sambutan Maulidul Rasul. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan berkenaan. Hadir Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Awang Cucu, Presiden PPPMB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan doa selamat. Majlis turut diserikan dengan zikir marhaban. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan sentiasa mengalukan dan secara berterusan memberikan galakan, bimbingan dan dukungan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini. Golongan belia khususnya perlu berani menceburkan diri dalam bidang pertanian dan seterusnya membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar. Syarikat Al-Rashid mula beroperasi sejak tahun 2015 di kawasan kemajuan pertanian KKP Berbuluh dan KKP Wasan.
Diuruskan oleh Muhammad Abdul Rashid bin Kamarujaman, syarikat tersebut setakat ini telah memperoleh 8 metrik tan padi untuk seluas 2 hektar. Tapak seluas 2 hektar untuk penanaman padi ini. Dan teknologi yang kami gunakan untuk meracun menggunakan drone. Serangga perosak dan kekurangan air pada musim kemarau antara cabaran yang selalu dihadapi oleh syarikat Al-Rashid semasa berpadi. Pada musim kemarau, cara mereka mengatasinya dengan menggunakan pam air dari sungai ke ladang. Ikuti paparannya dalam Berita Ekonomi Isnin ini pukul 2.30 petang di saluran RTB Perdana. Berikutan laporan mengenai sebuah rumah di kawasan Kampung Kulapis, Jalan Tutong yang dipercayai mengadakan aktiviti hiburan dan perhimpunan ramai serta hasil maklumat risikan, satu operasi sepadu mengejut diaktifkan awal pagi tadi melibatkan pegawai dan keanggotaan pasukan polis di Raja Brunei dan Jabatan Kastam dan Eksais di Raja. Serbuan yang dijalankan sekitar pukul 2.30 pagi itu telah merampas beberapa peralatan muzik serta penemuan minuman keras pelbagai jenama. Dalam pada itu, pemilik rumah dan pemilik alat muzik turut ditahan dan dibawa ke Balai Polis Sengkurung bagi menjalani siasatan. Kes akan disiasat di bawah Akta Hiburan Awam Penggal 181 dan Seksyen 146 Perintah Eksais 2006.